Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Boleh dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdul Rahim, Eddie, Juliza, Nik Sofia Hana. Boleh dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamzah, boleh dengar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wan Muhammad Afif. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syahrizan, Ikmal, Alhamdulillah. Farid Noh, apa khabar? Nur Suhaili, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Mansur, apa khabar? Azhar Ishaq, Alhamdulillah. Ustaz Zul, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdul Rahim, Siti Akma, Waalaikumsalam warahmatullahi. Asri Zaid, Muhammad Daud, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita mula ya. Sekejap lagi kita mula. Okay, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa khabar sahabat-sahabat, tuan-puan yang dirahmati Allah? Malam ni kita sekali lagi dapat bersama ya dalam kuliah online. Kita telah last kita online dua malam lepas ya. InsyaAllah malam ni alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi. Semoga sahabat-sahabat semua, tuan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan ahli keluarga, sama ada bersama dengan isteri, suami, apatah lagi anak-anak kita. Kita masuk dah di hujung minggu kedua kita berdiam diri di rumah kerana menyahut seruan kerajaan, apatah lagi seruan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita memerangi wabak yang sedang menyerang, wabak penyakit corona ni, COVID-19 yang melanda negara kita. Kita memerangi dengan cara kita memutuskan hubungan kita dengan penyakit ini dengan cara kita berdiam diri, tidak keluar, tidak
berkumpul, sebagaimana itulah arahan agama kita daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga usaha kita ini insya-Allah akan diberkati oleh Allah Taala, seterusnya akan membebaskan kita daripada serangan penyakit ini dan kita kembali hidup sebagaimana biasa dalam keadaan sejahtera insya-Allah. Kita tuan-puan semua, sebagai mukadimah ya, kita alhamdulillah sebagai seorang Muslim ataupun negara kita sebagai sebuah negara umat Islam, ada kelebihan dia dalam menangani isu wabak ini, dan kita dapati bahawa sepanjang 2 minggu ataupun sebulan lebih mungkin kita berdepan dengan wabak ini, kita dapati bahawa negara kita tidaklah seteruk negara-negara lain, terutama sekali negara barat, dan sudah pasti ia ada sebabnya mengapa kita tidak begitu teruk sebagaimana negara barat. Paling kalau saya boleh sebutlah sebagai tanda syukur kita pada Allah Ta'ala adalah kerana rakyat negara kita mudah mendengar arahan kerajaan, kerana kita adalah masyarakat yang berpegang dengan agama. Walaupun arahan kerajaan tu jelas, tetapi yang banyak membantu negara kita adalah kerana ajakan-ajakan ataupun seruan-seruan oleh para ulama, para ustaz dan juga pemimpin kita sendiri, supaya kita berpegang dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini payah berlaku di negara barat, kerana negara barat sebagaimana kita tahu, mereka ini terlalu bebas. Cara hidup mereka, akal, cara mereka berfikir terlalu bebas, sehingga mereka tidak menemui apakah penawar paling mudah, paling mujarab untuk meyakinkan rakyat mereka supaya berdiam dalam rumah. Kerana kehidupan mereka 24 jam adalah kehidupan yang bebas. Payah bagi mereka untuk berfikir macam mana nak diam duduk dalam rumah. Selain daripada seruan kerajaan, mereka hilang. Agama tak banyak panduan agama. Kerana mereka sendiri. Kerana mereka sendiri yang cuba membebaskan diri mereka daripada agama. Kita alhamdulillah. Kita ni, walau apa keadaan kita, walau apa tingkatan iman kita, ada perasaan untuk sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi adalah ijtihad, usaha kita sendiri masing-masing, kuat, bersungguh atau tak bersungguh. Yang ingat pada Allah Taala, yang tidak mudah lara, dia akan berusaha cepat. Yang masih lagi lalai lara, dia lambat sikit perjalanan. Sebab itulah alhamdulillah kita ni tiap-tiap malam, sama ada orang lain ataupun saya sendiri berusaha, tuan-tuan sendiri berusaha untuk duduk sekejap selepas Isyak ataupun selepas Maghrib, untuk kita bersama-sama membina diri kita melalui nilai-nilai agama, ilmu-ilmu yang kita dapat kongsikan bersama insya-Allah. Negara China, mereka keras, mereka tidak hidup bebas, mereka negara bermazhab lain, mazhab komunis. Jadi kerajaan mereka lebih keras, jadi mudah untuk rakyat mereka ni patuh dengan undang-undang yang keras di negara China. So mereka mampu, walaupun teruk, tapi mereka mampu menangani isu COVID-19 ni tidak sebagaimana negara barat yang agak ketinggalan walaupun mereka negara yang serba maju. Sebabnya apa? Sikap masyarakat mereka yang terlalu bebas, sukar untuk mematuhi arahan kerajaan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, doa kita bukan hanya untuk kita Malaysia, bahkan untuk seluruh dunia. Semoga dunia kembali kepada kehidupan seperti biasa, sejahtera, dan dalam kesejahteraan itulah kita berlomba-lomba mencari kebaikan dan kebenaran insya-Allah. Tuan-tuan semua, sebagaimana yang kita sering ulang-ulang sebelum ni, bahawa ini adalah ujian Allah Ta'ala, dan kita kena ingat ujian Allah Ta'ala adalah bercabang-cabang matlamat dia. Paling yang kita tak selesa, yang paling teruk yang Allah Ta'ala ialah amaran Allah, bahawa ini adalah hukuman ke atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala balas di dunia,
sebelum Allah Ta'ala balas di akhirat. Ini untuk orang yang keras hati. Yang kedua adalah Allah Ta'ala uji kerana Allah Ta'ala ingin menjemput hati-hati yang Allah Ta'ala pilih untuk kembali kepada Allah, kembali daripada kelalaian kepada ingat pada Allah Ta'ala. Dan semoga kita adalah sebahagian daripada mereka. Banyak dosa kita, Allah Ta'ala uji kita, maka yang terbaik daripada kita dalam ujian ini ialah hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi basah dengan zikrullah, zikrullah Ta'ala. Dan yang paling terbaik adalah ujian darjat. Ini adalah ujian Allah Ta'ala kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Para ulama. Kalau dulu para Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, datuk kita Nabi Ibrahim dan seluruh para Nabi diuji dengan macam-macam ujian. Kerana dosa mereka. Tetapi kerana Allah Ta'ala nak meningkatkan darjat para Nabinya, menjadi semakin dekat. Dan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala adalah hubungan cinta yang paling tulus di antara Tuhan dengan hamba-Nya. Sebagaimana kita belajar pun ya, dalam perbahasan kita mengenai peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Allah Ta'ala uji Nabi dengan macam-macam ujian di kota Mekah. Kematian penyokong terdekat, Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia, Nabi diserang daripada luar dan dalam, macam-macam penghinaan ke atas Rasulullah sehingga Nabi ni bersandar. Kita panggil bersandar di dinding, tak nak ke mana dah. Ini ujian Allah Ta'ala. Tetapi bukan apa-apa, tetapi adalah untuk Allah Ta'ala tingkatkan darjat Rasulullah. Dan ia berlaku apabila Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Tuan-puan semua, dengan anugerah perjalanan yang indah, perjalanan yang penuh agung pada satu malam, iaitu dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dan sudah pastilah apabila Nabi turun pada malam itu sebelum subuh di kota Mekah, iman Nabi tak sama dengan iman sebelumnya. Ketenangan Rasulullah, cinta Rasulullah terhadap hari akhirat menjadi bertambah berkobar-kobar. Dan itulah yang berlaku kepada semua para Nabi di dunia ini sebelum mereka kembali pada Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Jadi tuan-puan semua, kita ni, kalau Allah Ta'ala naikkan darjat kita melalui krisis ujian ini, itulah yang terbaik. Semoga kita keluar dengan selamat bersama dengan seluruh rakyat Malaysia dalam keadaan hubungan kita dengan Allah Ta'ala makin rapat. Masjid menjadi penuh. Quran dibaca menjadi wirid bacaan harian. Dan cinta pada ulama, cinta pada amal soleh menjadi perlombaan dalam kehidupan kita rakyat Malaysia, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, malam ni sebagaimana yang saya telah tanda tadi dan saya sebutkan hari tadi, bahawa kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam masa yang ada ni, insya-Allah. Sambung kepada tajuk yang kita bincang 2 malam lepas, iaitu peta minda menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud peta minda ialah dalam masa di tengah-tengah kita dalam solat kita hari-hari, kita mohon daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Semasa kita begitu berazam untuk istiqamah di atas jalan istiqamah, jalan yang lurus ini, maka sudah pastilah kita kena tahu cara dia. Terus istiqamah, lurus di atas jalan ini. Segala halangan yang kita hadapi, kita akan hadapinya dengan jawapan-jawapan yang terbaik untuk kita melalui segala halangan yang berada di hadapan kita. Dan tuan-tuan semua, sebagaimana yang kita tahu, ya, kita sebagai seorang Muslim, kita tahu bahawa jalan agama bukan jalan yang mudah. Jalan agama bukan jalan yang mudah, tapi jalan perjuangan. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wama adraka mal aqabah fakku raqabah. Allah Ta'ala sebut, bila diciptakan kita manusia, Allah Ta'ala tunjuk di hadapan kita 2 jalan. 2 jalan yang tinggi, yang berbukit. Satunya jalan yang mudah dilalui, dan satu lagi jalan yang tinggi, yang sukar dilalui. Tetapi berbeza.
Jalan yang mudah lalui ini mudah sampai. Tapi tak ada apa-apa di hadapan. Sampai. Tapi bila sampai, kita tak jumpa apa-apa kecuali sampai. Kecuali kerugian. Jalan yang mudah. Satu lagi adalah jalan yang sukar. Jalan yang berbukit-bukit. Tak nampak. Tetapi dijanjikan bahawa di seberang bukit sana adalah syurga. Adalah nikmat yang selama-lamanya. Lalu diberitahu oleh Nabi, dua jalan ini, Nabi kata pilihlah jalan yang berbukit. Yang berbukit tu, tapi manusia, dia tak dengar nasihat Nabi. Dia pilih jalan yang mudah. Kita, apabila kita pilih agama dalam hidup kita, kita kena tahu bahawa bukan jalan yang senang untuk hidup dengan agama ni. Penuh dengan bara, penuh dengan api, penuh dengan ujian. So tak dapat tidak kita mesti mencari ada ilmu, ada maklumat yang cukup supaya kita sampai, walaupun laluan kita adalah laluan yang sukar. Ketika kita tengok manusia berjalan mudah, bersukaria di dunia, kita break sekejap. Bahagian suka, bahagian ketawa, bahagian gembira kita break. Kenapa? Kerana banyak kita nak fikir mengenai ujian yang melanda di hadapan. Jadi tuan-puan semua, itu maksud peta minda. Kita bincang ni adalah untuk kita mudahkan. Kalau kita baca kitab ni dia tafsir, ya. Quran tu dah panjang. Quran 30 juzuk. Kita tak terbaca. Baca boleh, tapi nak faham semua alangkah payah, kerana masa kita agak penuh dengan kerja-kerja dunia kita. Menyebabkan kita banyak bergantung dengan tulisan-tulisan yang ringkas, maklumat yang ringkas. Kecuali kita ada masa yang panjang, kita boleh bongkar isi Al-Quran. Kita jumpa banyak jawapan bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan tertentu kita perlukan ringkasan. Kita perlukan sesuatu yang mudah untuk difahami. Lalu di situlah mereka, para guru kita akan mudah dinamakan sebagai peta minda. Mana tempat kita nak tuju, nak memahami ilmu. Sekarang kita nak memahami ilmu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya telah sebutkan dalam sejam lebih perbincangan 2 malam lepas, ya. Bagaimana untuk kita faham. Saya ulang ringkas, lebih kurang 5-10 minit. Kemudian kita masuk kepada beberapa poin tambahan untuk kita memahami dengan lebih jelas, insya-Allah. Baik tuan-puan semua, seperti yang kita sebut, kita belajar pada 2 malam lepas, ya, bahawa peta yang kita nak faham ni letak dalam minda. Kalau kita ada bolpen, kita boleh tulis, ya, dalam buku supaya kita ingat. Kita boleh garis dalam buku ni. Kita ada 5 daripada atas ke bawah, ataupun bawah ke atas boleh. Cuma kita sebut daripada atas ke bawah. Pertama, kita kena tahu bahawa apa yang kita mahu hidup kita 60-70 tahun di dunia ini. Apakah matlamat tertinggi? Sudah pasti matlamat tertinggi kita bukan nak jadi doktor, bukan nak jadi datuk, bukan nak jadi Perdana Menteri, bukan nak dapat duit 1 juta, 10 juta. Itu matlamat juga, tapi matlamat jangka pendek. Seorang Muslim, dia mesti mempunyai matlamat tertinggi. Dan sudah pasti matlamat tertinggi ni melangkaui kehidupan. Sebab kita melangkaui kehidupan dunia. Sebab kita tahu bahawa dunia ini pendek, selepas mati ada kehidupan lebih panjang dan selama-lamanya. Maka oleh kerana dunia ini adalah tempat bercucuk tanam, tak boleh lagi kita nak menanam dalam lubang kubur, maka segala tanaman yang kita bina mestilah tanaman yang hasilnya bukan di dunia, tetapi tanaman yang hasilnya ke akhirat. Tanaman di dunia adalah untuk hidup di dunia 60 tahun. Janganlah kita tanam, kita hidup 60 tahun, tapi kita menanam seolah kita nak hidup 60,000 tahun. Tak betul lah. Maknanya hasil kita ni orang lain makan. Kita mati. So kita menanam dengan amal soleh, kita panggil. Kita menanam dengan iman dan amal soleh, kerana dalam kubur kelak kita akan dapat kecapi buah-buah yang kita tanam di dunia ini. Jadi tuan-puan semua, apakah matlamat tertinggi seorang Muslim? Kita tulis bahawa garis yang pertama, matlamat adalah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ibtigha'a mardatillah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam Quran sebut. Sahabat-sahabat Nabi ni yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat amal mereka ialah mereka beramal dengan matlamat yang jelas, iaitu yabtaghuna fadlan minallah. Mereka menuntut kelebihan daripada Allah Ta'ala, wa ridwana, dan redha Allah Ta'ala.
Nabi di depan, mereka beramal bersama Rasulullah. Target mereka bukan hanya dicintai Rasulullah di dunia, bukan hanya nak jadi pengikut Nabi di dunia, bahkan nak dapat yang akhirat. Yang itu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi daripada matlamat yang begitu tinggi, kita nak cari redha Allah. Kenapa? Bila orang dapat redha Allah Ta'ala, dia dapatlah semua hadiah di akhirat, juga di dunia ini. Di akhirat sudah pasti kita dapat syurga Allah Ta'ala. Kita dapat segala-gala yang Allah Ta'ala siapkan untuk hamba-Nya yang terbaik. Tapi, tuan-tuan semua, janji Allah Ta'ala bukan hanya akhirat. Siapa yang dapat redha aku di dunia, aku akan hadiahkan dia dengan hadiah-hadiah yang indah. Sebagaimana yang saya baca ayat awal tadi, dalam mukadimah saya baca tadi, apa dia? Antaranya ialah ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang walaupun apa pancaraba hidup di dunia. Semua kehidupan menjadi manis apabila kita tenang dengan ketenangan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Orang hari ini tenang. Bila tenang? Bila dapat duit. Oh tenang, kenapa? Dia dapat duit banyak. Itu tenang dunia. Bila Allah Ta'ala tarik duit tu, dia jadi tak tenang. Maknanya apa? Tenang yang sementara. Tapi tenang daripada Allah, ketika duit ada, wang ada, dia tenang. Ketika wang tak ada, dia tenang. Ketika dia senang, dia tenang. Ketika dia susah, dia tenang. Dari mana ketenangan ini? Ketenangan yang kekal, yang tak berubah walaupun kehidupan berubah. Daripada itulah ketenangan yang Allah Ta'ala janji ketika Allah Ta'ala mula meredai hamba dia di dunia. Begitu juga anugerah Allah Ta'ala, ya. Ini saya tak sebut bahawa ini kita nak sebut. Maknanya sesuatu yang tak boleh kita capai. Dia anugerah Tuhan. Kita kata saya tenang Ustaz. Yalah, tenang masa duit ada. Tenang masa rumah tangga ni wujud kasih sayang anak dengan isteri. Tapi bila dah bala, kita jadi serabut. Jadi ketenangan tu tak boleh dibuat. Tapi ketenangan anugerah Allah Ta'ala dia berbeza. Iaitu ketenangan yang kekal sampai masuk lubang kubur. Begitu juga dengan di antara anugerah Allah Ta'ala kepada orang yang Allah Ta'ala redha ialah al-hubbu, hubbullah. Allah Ta'ala mula mencintai. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah Ta'ala. Bercinta dengan Allah. Kita atas dunia ni macam-macam kita cinta. Sudah pasti cinta pertama kita pada isteri, pada suami, pada mak ayah nombor satu, pada harta. Orang suka bola, suka sangat pada bola. Bila musim bola ni tak boleh main, jam otak. Kenapa? Belah malam tak boleh tengok TV, tak ada bola. Macam saya ni. Kadang-kadang jam. Nak buka TV pun tak smart. Kenapa? Tahu dah tak ada bola musim ni. Musim Covid ni. So tuan-tuan semua, cinta ini, macam-macam manusia, kita panggil apa? Mencurahkan cinta mereka. Tapi cinta mereka ni adalah cinta untuk dunia. Tiba-tiba Allah Ta'ala berikan satu anugerah, iaitu cinta yang paling sejati, iaitu cinta Allah. Cinta untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala tak kurniakan kecuali kepada orang yang Allah Ta'ala redha. Antaranya ialah yang Allah Ta'ala sebut al-wilayah. Dia jadi wali Allah. Kita akan tengok hadis kalau sempat, ya. Kita panggil apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa para wali Allah, mereka ni tak ada rasa takut hidup di dunia. Dan mereka tidak ada rasa sedih hidup di dunia. Hidup mereka tenang, yakin. Hidup mereka ni gembira. Kenapa? Kerana mereka dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan satu perasaan yang orang tak boleh nak rasa kecuali dia yang mengecapi kemanisan iman tersebut. Ini tuan-tuan semua adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan di dunia sebelum akhirat kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah mencapai darjat matlamat yang dia bina, iaitu dia mencapai mardatillahi Ta'ala. Wali Allah, ya. Kita akan tengok kalau sempat. Kita ada, saya ada satu hadis, kalau sempat kita baca, ya, berkait dengan anugerah-anugerah Allah Ta'ala pada orang yang Allah Ta'ala redai. Baik, nak sampai pada keredaan itulah bermulanya mujahadah. Yang saya sebut tadi, bahawa jalan agama bukan jalan senang. Kita nak sampai pada Perdana Menteri, nak sampai pada Menteri Besar, nak minta projek, bukan main lagi cabang kita kena lalui.
Jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Kadang-kadang tak sampai. Tak pernah jumpa Perdana Menteri nak minta projek. Kenapa? Kerana susah. Nah, begitulah menuju Allah Ta'ala. Kalau kita tak kenal jalan, kita tak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, kita yang nak jumpa Allah Ta'ala ni pun Allah Ta'ala bagi syarat-syarat dia. Ada cara dia dan semua itu telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Al-Quranul Karim yang merupakan ucapan-ucapan Allah, kalam Allah yang Allah Ta'ala persembahkan dengan penuh kasih sayang kepada kita manusia di muka bumi ini. Jadi saya sebut lapis kedua, iaitu untuk capai redha Allah, kita kena ada dua sifat. Dua sifat. Kita belajar pun ni ya. Dua sifat. Benarnya banyak sifat, tapi terkumpul dalam dua inilah. Kalau kita buka Quran, kita akan tengok dua ini Allah Ta'ala ulang-ulang untuk kita memahami. Bila kamu dapat dua sifat utama ni, kamu akan sampai pada redha Allah Ta'ala. Iaitu asyukru wat taqwa. Sifat bersyukur kepada Allah dan juga takwa, iaitu takut. Kita terjemah takut pada Allah. Ittiqa maknanya jaga. Kita jaga diri daripada apa yang Allah Ta'ala marah. Apa yang Allah Ta'ala muka kita jaga, kita tak buat. Itu maknanya takwa. Paling mudah kita sebut takutlah. Bertakwa pada Allah maknanya takutlah pada Allah Ta'ala. Dua ini adalah sifat besar. Kenapa syukur? Kerana kita dah belajar ya. Kerana kehidupan ini Allah Ta'ala ciptakan kita. Bahkan Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Dunia ini dengan kasih sayang. Dia tak cipta dengan kita panggil sifat keras Allah Ta'ala. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sifat-sifat ni Allah Ta'ala tak buat. Bahkan dia buat langit bumi dengan penuh kelembutan. Supaya makhluknya boleh hidup dengan sempurna. Dan dalam kesempurnaan hidup itulah, macam kita manusia ni, diberi bukan sakat kita ni diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Kita tak jumpa satu makhluk depan mata kita yang lebih baik daripada penciptaan kita. Siap dengan akal. Setelah Allah Ta'ala ciptakan kita, diciptakan pula kita ni lahir di atas bumi. Di atas bumi yang siap sedia dengan segala rezeki. Dengan tumbuh-tumbuhan, air, oksigen, binatang ternakan yang boleh kita, entah berapa ribu yang masuk dalam perut kita dalam kehidupan itu apa. Semuanya siap sedia Allah Ta'ala buat. Supaya apa? Supaya manusia tahu bahawa ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Maka, secara logik akal yang dianugerah oleh Allah Ta'ala ni tahu bahawa bila ini yang Allah Ta'ala beri, maka tidak ada yang pertama ialah kita mengiktiraf. Ma khalaqta hadha batila. Tuhan, engkau tak buat ni sia-sia. Bahkan mesti ada sebab dia. Maka bermulalah kita menyucikan Allah dan memuji Allah. Bersyukur di atas nikmat ini. Tuhan nak tengok kita bersyukur. Tengok kita, hari-hari Allah Ta'ala melihat kita setiap saat. Siapa daripada kalangan kita ni yang bersyukur? Orang yang bersyukur itu mesti dia mendapat redha Allah Ta'ala. Dan yang kedua, takwa. Syukur saja tak cukup. Jangan salah faham. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak buat ni saja-saja. Ada tujuan dia buat kita. Bukan saja buat nak jamu sampai mati-mati kemudian kosong. Tak ada. Allah Ta'ala telah beritahu kita melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran yang benar. Bukan bohong Quran ni. La raiba fih. Tak syak dia daripada Allah. Itu kita punya keyakinan dengan ilmu yang kita perolehi daripada hujah Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat maklumat daripada Nabi sendiri memberitahu kita bahawa afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka wahai manusia bahawa kami ciptakan kamu sia-sia, tak ada tujuan? Jawab dia, fata'ala Allah. Oh, itu bukan kerja Tuhan. Maha suci, maha tinggi Allah daripada buat perkara tu sia-sia. Allah Ta'ala buat sesuatu mesti ada hikmah. Bil haq, dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Supaya kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita panggil apa? Buat Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala kata jangan buat ni, kita jangan buat. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, jangan buat apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah kita perlu satu sifat, iaitu tahu untuk takut pada Allah. Tahu Allah Ta'ala ni maha besar, maha tinggi, maha agung. Dalam masa yang sama kita berjaya bina rasa takut. Kenapa rasa takut? Kerana Allah Ta'ala
Marah kalau kita buat apa yang dia tak suka. Dan marah Allah Ta'ala ni bukan marah saja-saja. Marah yang ada balasan dia. Dan kemuncak balasannya ialah pada hari kita mati. Kita mati saja, kita akan ditarik oleh Allah Ta'ala, kita akan diheret kepada mahsyar. Di situlah kita akan jumpa segala amalan kita, baik ataupun buruk. Bila ini tergambar di hadapan kita, tak dapat tidak bahawa Allah Ta'ala bukan hanya untuk kita bersyukur terima kasih, bahkan kena takut pada Allah. Kerana ada arahan. Lainlah kalau Allah Ta'ala buat ni tak ada. Ikut engkau lah nak hidup. Kalau kau terima kasih, aku suka. Kemudian ikut engkau nak buat apa. Ada kita jumpa dalam Quran begitu. Allah Ta'ala bebaskan kita buat semua. Jawapan dia tak ada. Quran penuh dengan arahan. Quran penuh dengan larangan. Dan tidak akan mampu orang untuk melaksanakan isi Quran kecuali kena ada sifat takwa. Dua ni sahabat semua. Baik. Nah, sudah pasti dua ni sebagaimana atas tadilah, dia sukar, ya. Bukan jalan senang nak takwa ni. Kita tengok dalam musim Covid ni, polis ni bukan main lagi kat India tu lah. Saya belajar di India, saya kenal lah orang India, ya. Kita tengok dalam video tu, orang India ni polis dia tak takut, ya. Rotan, bedal macam-macam, relax je dia. Kita sekali bedal pengsan, dia sekali bedal tu dia tengok je polis tu. Maknanya apa? Untuk timbulkan rasa takut bukan senang. Bukan senang. Macam-macam kita ni buat nak suruh orang takut pada kita. Anak kita nak suruh anak kita takut pada kita. Kita macam-macam. Kita punya perkalian kita. Cara kita. Kerajaan nak suruh rakyat takut pada arah mereka. Macam-macam kerajaan buat. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan semua, orang yang tak kenal Tuhan, macam mana dia nak takut pada Tuhan? Tuhan tak pernah menjelma. Tuhan tak pernah bersuara di sisi mereka. Tapi, kita orang mukmin boleh takut pada Allah. Kenapa? Kerana kita ada ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kita perlukan sesuatu untuk takut ataupun bersyukur pada Allah. Lapis yang ketiga yang kita belajar, 2 malam lepas, ya. Lapis yang ketiga, untuk mendapat dua sifat utama ni, Allah Ta'ala ajar kita bahawa kamu tak akan dapat dua sifat ni sehinggalah kamu sentiasa kekal dengan zikrullah. Hidup ini, banyak mana kamu boleh ingat pada aku, itulah anugerah yang kamu akan dapat. Banyak mana sifat takwa dan syukur yang kamu akan dapat. Maknanya orang yang lara, orang yang lalai daripada ingat pada Allah, dia tak mungkin terima kasih pada Allah. Dia tak mungkin takut dengan apa yang Allah Ta'ala suruh dan larang dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan semua, itulah besarnya maksud zikrullah. Kita biasa dengar, ya. Mana-manalah, ustaz, tok guru, siapa-siapa pun, zikrullah ni adalah merupakan ajakan yang berterusan. Kerana apa? Kerana tanpa zikrullah, manusia tak boleh nak naik menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak boleh berjalan tanpa ingat pada Allah. Kenapa? Lawan ingat pada Allah adalah ingat pada dunia. Kalau dia tak ingat pada Allah, maknanya dia ingat pada dunia. Dia tak boleh. Dunia pun dia tak ingat, Allah Ta'ala pun dia tak ingat. Tak mungkin. Dua tu je. Sama ada hati dia tumpu pada dunia, ataupun hati dia tumpu pada akhirat. Jadi, kita mesti mencapai, tuan-tuan semua mencapai apa? Mencapai zikrullah. Sebab itulah dalam Quran, Allah Ta'ala sebut apa? Banyak ayat zikrullah. Antaranya, Ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullaha zikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah dengan ingatannya. Maknanya, sama-sama. Setiap saat. Semampu kita. 24 jam. Hatta dalam mimpi pun, kalau kita tidur, mimpi kita pun terbayang ingat pada Allah Ta'ala. Tak ada mimpi mengarut. Walaupun mimpi mengarut tak ada masalah, tak ada dosa pahala. Tapi nak sebutnya, sebelum kita tidur, selepas kita tidur ni, kepala kita hanya ingat pada Allah. Terbawa-bawa sampai dalam mimpi. Itulah kita panggil, kalau kita boleh sebut, tahap setakat mana kita kena ingat pada Allah Ta'ala. Anugerahnya besar. Orang yang ingat pada Allah, dia mesti takut pada Allah. Ya. Orang yang lara, macam mana dia nak takut pada Allah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Kata Siti Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini sentiasa ingat pada Allah setiap masa. Masa duduk dengan aku, dia ingat pada Allah. Duduk dalam rumah, duduk di masjid, pergi ke mana, siang, malam, masa senang, masa susah, masa biasa, bergurau dengan sahabat, dia tak akan lara daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat Nabi, dan Nabi ajar kita bagaimana inilah sifat yang akhir sekali
menyebabkan Nabi kita ni sentiasa, darjat dia sentiasa bertambah-tambah daripada semasa ke semasa. Apa semua? Itu lapis 3. Lapis 4, ini lapis yang paling besar. Bagaimana untuk sampai kepada zikrullah? Jawapan dia, amal salih, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beramal ibadah. Saya namakan amal. Orang Melayu panggil amal ibadah. Iaitu medan amal. Apa-apa yang kita buat untuk Allah, di amal yang kita buat kerana Allah, maka ia akan menyebabkan kita memperolehi zikrullah. Kita salat. Kita sebut ya, amal ni bermula dengan salat. Siapa yang salat? Apa tujuan salat? Daripada tujuan salat, untuk kita kekal ingat Allah 24 jam. Cuba tengok kawan kita. Kita Alhamdulillah, saya yakin yang ikut bersama saya ni, kalau Muslim lah, mungkin ada sahabat-sahabat bukan Muslim. Muslim yang lekat 5 waktu, cuba dia bayangkan macam mana dulu suatu hari dia tak lekat 5 waktu. Mungkin masa kita zaman budak-budak dulu lah. Masa zaman sebelum akhir balik ataupun masa awal-awal akhir balik itu, kita masih tak lekat lagi 5 waktu. Cuba kita bayang masa tu, masa mana kita ingat pada Allah. Kalau Zuhur kita tak salat, Asar kita tak salat, kita hanya salat masa kita rasa takut mati, kita pun salat. Esok tak ingat pula mati, tak salat pula. Cuba tuan-tuan bayang, kita tak mampu ingat pada Allah kalau tak ada 5 waktu. Maka Allah Ta'ala dengan kasih dan rahmatnya, walaupun agak sukar pada mulanya untuk kekal salat 5 waktu, mudawamah ala salawatil khams, tetapi buahnya adalah cukup manis. Siapa yang dah lekat 5 waktu, dia akan sentiasa, hidup dia sentiasa ingat pada agama, ingat pada dosa pahala. Bermula daripada solat ni, Allah Ta'ala tambah dengan puasa di bulan Ramadan. Kita boleh bayangkan betapa nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Kan bukan kerana boleh makan sedap. Itu nombor 2, nombor 3. Nombor 1 ialah kita rasa dekat dengan Allah. Mengapa rasa dekat? Kerana puasa membawa kita ingat pada Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun. Kamu berpuasalah. Aku fardukan puasa ke atas kamu. Dulu-dulu pun sama umat terdahulu. Kenapa? Kerana hadiahnya lumayan. Supaya kamu ingat, dengan kamu ingat pada aku, kamu akan bertakwa pada Allah SWT. Ibadah haji pun sama. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Zakat pun sama. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Ta'ala sebut. Begitulah dalam soal kehidupan. Halal dan haram. Siapa yang berniaga, bila kita pergi ke kedai, masuk dalam medan perniagaan ekonomi, sudah pasti di hadapan kita ada 2 jalan. Pertama, jalan yang ringkas mudah, menipu, riba, apa lagi, sogok barang, apa-apa yang mendatangkan keuntungan kita buat, tetapi tanpa halal haram. Siapa yang berniaga pergi ke pasar, tanpa dalam kepala kita ingat pada Allah, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala larang, tak ada halal haram, maka dia tak akan ingat pada Allah semasa dia cari rezeki. Tetapi kalau dia pergi ke kedai, pergi ke bandar untuk cari rezeki, ke tempat kerja dia, dalam kepala dia dah letak bahawa aku buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan aku tak akan buat apa yang Allah Ta'ala larang, maka dengan sendirinya daripada 8 pagi, 7 pagi dia bertolak daripada rumah dia, sampailah 5 petang dia balik, rezeki dia diberkati dan hati dia sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia memulakan kerja amal cari rezeki dia dengan niat untuk patuh dengan kehendak Allah Ta'ala. Bidang amal ni besar tu apa semua. Yang kita nak sebut ialah, yakinlah bahawa bidang amal ini yang membantu kita kalau kita buat dengan nama Allah, dia akan membantu kita untuk ingat pada Allah. Apatah lagi amal ibadah yang bersifat wajib, ibadah khas yang kita panggil, iaitu rukun Islam. Solat 5 waktu, puasa, zakat, haji, tambah lagi dengan yang dekat, amalan-amalan yang disyarat oleh Rasulullah, ibadah baca Quran, zikir pada Allah Ta'ala sendiri. Siapa yang ingat pada Tuhan, Allah Ta'ala ingat pada dia. Kita berzikir, kita berzikir tuan-tuan semua, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Baca apa wirid yang diajar oleh Nabi kita sebagai ibadah kita, ibadah sunnah kita. Apa yang kita dapat? Kita akan dapat zikrullah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah pada aku, balasan segera adalah
Allah Ta'ala kembali ingat pada kita. Ini tuan-puan semua. Amal mendorong kita kepada akan menarik zikrullah pada kita. Bila ada zikrullah, maka dengan cepat kita akan menangga naik ke atas tadi. Iaitu ketingkatan yang kedua, iaitu takwa dan syukur pada Allah. Dan siapa yang dapat takwa dan syukur, dapat anugerah redha. Dengan siapa dapat anugerah redha tu, Allah Ta'ala anugerahkan dia macam-macam di dunia. Seperti yang kita sebut tadi. Yang paling utama ialah yang diburu oleh datuk kita Nabi Ibrahim. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku nak tengok engkau hidup yang mati ni bukan apa, kerana aku nak capai darjat tenang dalam hidup. Tenang dalam hidup. Itulah anugerah Allah Ta'ala pada para nabi. Termasuklah cinta pada Allah, ya. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali, kita kata payah ustaz nak beramal ni. Solat pun payah, nak baca Quran pun payah, nak berzikir pun nak, tapi berzikir 3-4 kali tu lupa. Subhanallah, subhanallah. Boleh kita nak baca 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Tak sampai 10 kali, ingat benda lain dah. Akhir sekali entah ke mana. Mengapa? Jawapan dia kerana kita mesti bina yang paling bawah. Yang paling bawah ni adalah dua. Iaitu ilmu dan juga ikhlas. Agama Islam bukan agama untuk orang-orang yang jahil, untuk orang-orang yang malas. Agama ini memerlukan ilmu. Kenapa tuan-tuan semua? Jawapan dia mudah. Kerana ajaran pertama agama ialah mengenal akhirat. Mengenal alam ghaib. Alam ghaib ni siapa? Alam ghaib ni adalah alam yang kita tak nampak. Kita terhijab. Kita dah belajar sebelum ni. Alam ghaib maknanya alam yang dihijab. Ada tapi tak nampak. Kenapa tak nampak? Kerana dihijab, didinding. So, macam mana kita nak beriman, percaya wujudnya di sebalik dinding kalau kita tak ada ilmu? Maka kita perlukan ilmu. Macam mana kita nak percaya Allah Ta'ala wujud? Allah Ta'ala kita tak nampak. Jawapan dia, kita perlukan ilmu. Perlukan ilmu sehingga kita yakin memang ada walaupun aku tak nampak. Seberang dinding ni memang ada. Macam rumah kita. Rumah kita ni seberang dinding. Kalau kita tak tahu di seberang dinding ni adalah bilik tidur kita, kita tak tahu, macam mana kita nak percaya? Tapi mengapa kita percaya di sebelah dinding ni bilik tidur saya? Jawapan dia, kerana aku tahu, aku masuk. Aku tahu dengan ilmu. Begitulah kita kena belajar agama sehingga kita yakin wujudnya Allah, wujudnya malaikat, wujudnya syurga neraka. Tak mungkin boleh diajar hanya dengan animasi ke apa, kita panggil barang-barang olok-olok. Dia mesti dengan ilmu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmu ni bertingkat. Ilmu yang mencetuskan iman. Itu yang pertama. Sebab itulah orang Islam, kalau Islam dengan mulut saja, Allah Ta'ala kata, Islam dengan mulut je kamu ni. Tapi iman tak ada. Allah Ta'ala tak iktiraf Islam yang tak ada iman di dada. So, ilmu yang membawa pada iman. Dan belajar lagi, ilmu yang membawa iman tu mencetuskan yakin. Ilmal yakin. Ilmu yang membawa kepada yakin. Ini tambah semua. Orang yang ada ilmu, dengan sendiri hati dia bebas daripada rosak. Maknanya dia belajar ilmu itu kerana Allah Ta'ala lah. Kalau belajar ilmu untuk dunia, dia dapat dunia, dia tak dapat Allah. Tapi kalau dia cari ilmu untuk temui Allah, maka dia akan nampak Allah. Maka pada masa itu akan hilang daripada isi dada dia perkara-perkara buruk. Buruk yang nombor satu ialah syirik pada Allah Ta'ala. Kemudian akan hilang sifat-sifat yang Allah Ta'ala benci. Sifat-sifat yang hina. Takabbur, sombong dan sebagainya hilang. Maka lahirlah satu sifat mulia, iaitu ikhlas pada Allah. Orang yang bermula dalam agama dengan ilmu dan sifat ikhlas, maka dia akan membina diri dia dengan senang. Solat dia menjadi benar. Zakat dia menjadi benar. Dia buat betul-betul dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa nampak? Itu kita panggil peta minda yang mudah. Daripada atas ke bawah. Baik, kita mula daripada bawah, ya. Secara ringkas. Islam ini, agama ini bermula dengan ilmu dan ikhlas. Bila kita dapat ilmu dan keikhlasan, maka dengan sendirinya solat kita menjadi baik. Lakukan amal soleh. Amal soleh dalam maksud yang luas. Kehidupan ini adalah kehidupan untuk beramal. Bila kita beramal dengan ilmu, dia akan menghasilkan zikrullah. Mudah kita untuk ingat pada Allah Ta'ala.
Dengan ingat pada Allah Ta'ala itulah akan wujud rasa takut pada Tuhan, rasa syukur pada Allah. Dan bila kita sampai kepada darjat ini, insya-Allah kita akan mencapai redha Allah sebagaimana Allah Ta'ala janji dalam Quran. Sahabat semua, itu yang kita belajar sebelum ni. Baik, kita nak tambah ada dua perkara. Pertama, dalam kita buat peta minda, jangan kita fikir bahawa kita kena buat yang sehingga kita buat yang pertama. Tak boleh buat yang ketiga sehingga kita buat yang kedua. Bukan begitu ya. Dia berjalan serentak. Cuma kita buat ni adalah untuk kita memahami macam mana kita nak urus kekurangan yang ada dalam apa yang kita lakukan ini. Secara mudah kita buat contoh, kita tanam sebuah pokok ya. Kita ambil satu benih, satu biji kacang. Kita campak kat tanah. Selepas beberapa hari dia tumbuh. Apa yang tumbuh mula-mula tu apa semua? Sudah pasti biji itu akan pecah. Mula-mula sekali adalah akar dia. Akar ni ilmu dan keikhlasan. Tetapi adakah perlu akar dia tumbuh menjala? Bukan, dia tumbuh akar, tapi dalam masa sama dia tumbuh batang, dia tumbuh daun. Dia bergerak, akar terus bergerak, menjadikan dia kuat di tanah. Tapi dalam masa sama daun terus tumbuh, dia terus serentak. Tetapi yang utama adalah akar. Dia tak mungkin akar tak gagah lagi, batang dah jadi besar, daun dah banyak, dah tinggi, baru nak menjala. Dia dalam masa tak sampai sebulan, pokok tu akan patah, pokok tu akan terbongkar. Kenapa? Kerana tak gagah dia untuk itu. Begitulah tuan-puan semua. Bukan kata saya tak sembahyang lagi, saya nak belajar dulu. Tak begitu. Baik saja seorang Muslim mengucap 2 kalimah syahadah. Katakanlah seorang sahabat kita non-Muslim, dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia mesti bermula dengan ilmu. Dia kenal Allah. Kemudian dia mesti tahu untuk mengikhlaskan diri. Tidak ada masuk mengucap 2 kalimah syahadah dengan tujuan selain daripada untuk dapat redha Allah Ta'ala. Adakah lepas tu saya kena belajar dulu sebulan, lepas tu baru saya nak solat 5 waktu, lepas tu baru saya nak puasa, nak buat ni? Bukan, dia kena serentak. Hari tu dia mengucap 2 kalimah syahadah, hari itu dia mesti diajar bahawa kewajipan kamu sebagai seorang Muslim, ajar yang pertama, amal pertama adalah solat 5 waktu. Dia belajarlah solat 5 waktu setakat dia mampu, sehinggalah dia pandai. Maka puasa dia puasa. Kalau termuntah-muntah nak mati, puasalah setakat dia mampu. Itu perbahasan dalam fiqh, dalam kitab fiqh. Ya, tuan-tuan semua. Yang penting, masa kita membina menuju Allah Ta'ala, dia adalah sama. Semasa kita memburu ilmu, memburu keikhlasan, dalam masa yang sama kita memperelokkan amal ibadah. Dalam masa yang sama kita memperelokkan zikrullah. Dalam masa yang sama kita mesti mencari takwa dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya wujudnya peta minda atas ke bawah ni, bawah ke atas ni adalah dengan tujuan untuk kita baiki di mana kekurangan kita. Kita ambil contoh mudah. Katakanlah kita tanya diri kita ataupun kita tanya ustaz. Ustaz, saya ni kurang ingat pada Allah. Macam mana kita nak zikrullah? Saya rasa saya ni lara lah. Atau apa nampak? Bila ini soalannya, saya rasa saya ni lara tak ingat pada Allah Ta'ala. Seorang ustaz ataupun kita sendiri, kalau kita nak koreksi diri kita sendiri, kita jangan kata, aku ni tak ingat pada Allah kerana aku kurang takwa, kerana aku tak bersyukur pada Allah Ta'ala, maka aku tak ingat pada Allah. Tahu pasal betul. Tapi macam mana ingat pada Allah sebab kamu tak bertakwa? Aku tak bertakwa, aku tak bersyukur. Betul, tetapi dia tak membina. Macam mana kita nak menyelesaikan isu kita lara dengan cara kita bertakwa? Kerana takwa itu dihasilkan oleh zikrullah. Kita tak ada zikrullah, tiba-tiba kita kata saya tak ada zikrullah, maka saya nak buahnya. Kita cari buah. Nah, macam mana nak dapat buah kalau tak berbuah pun lagi? So, bila persoalan kita, ustaz saya lara, jawapan dia tengok ke bawah, bukan tengok ke atas. Atas tu adalah buahnya, bawah adalah batangnya. Mengapa kita tak ada zikrullah? Jawapan dia kerana kamu tak memperelokkan solat. Apatah lagi tak solat. Dah.
Saya ni lupa pada Allah. Kita tanya dia, kamu lupa pada Allah, kamu larang, kamu solat tak? Dia kata, saya tak solat. Saya tak lekat solat. Memanglah. Jawapannya mudah. Memanglah. Macam mana kamu nak ingat pada Allah? Kamu sendiri tak lekat. So, cara nak ingat pada Allah, kamu mesti baiki amal ibadah. Amal ibadah. Mari lagi soalan. Saya ni solat ustaz, tapi saya tak khusyuk lah solat. Kadang-kadang saya solat lewat. Kadang-kadang saya qada. Ada, saya tahu dah qada ni Tuhan marah. Ada kerana saya lalai. Tapi itu macam mana? Macam mana saya nak baiki solat saya, puasa saya, ibadah saya? Kita tak boleh kata bahawa cara dia kamu mesti ingat pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Apa semua? Dia. Sebab itu di atas. Hasil solat adalah zikrullah. Kita ingat pada Allah. So, jangan kita kata, kalau kamu nak baiki solat kamu kena ingat pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Macam mana nak ingat pada Allah? Kalau kamu tak solat. Solat itu yang menyebabkan kita ingat pada Allah. So, apa ubatnya? Kalau solat kita tak khusyuk. Ubatnya di bawah. Iaitu, kamu tak khusyuk ni sebab kamu tak kenal Tuhan dengan baik. Orang lain angkat takbir, begitu khusyuk sampai lupa. Menangis dalam solat. Tiba-tiba kita boleh solat cincai je. Jawapan dia kenapa? Kerana ilmu kamu kurang. Ataupun kerana ilmu dah banyak tapi kamu ego. Kamu ada sifat-sifat buruk yang menghalang kamu ikhlas. Bila kamu masuk dalam solat, kamu tak boleh buang ego kamu. Kamu seperti Allah Ta'ala sebut, ini solat orang munafik. Orang munafik dia solat macam kita orang Islam, macam kita orang mukmin. Tetapi mereka solat dengan yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riak. Solat untuk nak menunjuk. Jadi tuan-tuan semua, kalau solat kita tak bagus, sebagaimana kita, bukan kita lah, saya sendiri, kalau saya rasa solat tak khusyuk, puasa pun tak mari. Yang mari bila kita puasa ni, duk tunggu pukul 7.30 ya. Lepas pada tu hilang. Tak rasa manis puasa. Puasa bulan Ramadan. Maka apa ubatnya? Ubatnya ialah kamu kena tambah ilmu. Ilmu mengapa Allah Ta'ala memfardukan puasa. Sehingga kita faham bahawa puasa ini bukan bebanan, bahkan satu hadiah untuk menyucikan diri. Bila kita faham, barulah puasa kita menjadi cantik. Barulah daripada puasa tu kita ingat pada Allah. Jangan kita kata awak ni tak khusyuk, awak ni kurang zikir, awak ni kurang ni. Semua ni kerana awak tak bertakwa pada Allah. Memanglah tak bertakwa, tapi takkanlah ubatnya? Ubatnya awak kena bertakwa. Macam mana nak dapat takwa? Takwa di atas, kita kena turun ke bawah. Itu jalannya. Tak nampak? Okey, akhir sekali soalan ni akan mari. Mari tadi, bawah sekali. Saya ni malas lah Ustaz nak pergi dengan mengajar. Malas nak baca buku. Macam mana ya? Saya dah tahu bahawa solat saya khusyuk kerana saya kurang ilmu. So macam mana nak selesai? Soalan ni mari. Saya malas nak membaca Ustaz. Buku banyak kat rumah, tapi dah jadi macam gelas, dah jadi macam pinggan. Tayang je. Sama banyak buku kitab saya dengan gelas untuk saya makan. Saya banyak guna gelas pinggan daripada buku saya. Atau apa sebab jawapan dia apa? Takkanlah kita nak kata kamu kena banyak solat. Kamu kena banyak ingat pada Allah. Semuanya betul. Tapi itu bukan ubatnya. Kalau kita tak ada ilmu, ubat dia apa? Ubat dia buanglah sifat malas. Itu je. Kok mana pun ilmu adalah, apabila kita gagal ke majlis ilmu untuk menuntut ilmu dalam keadaan kita tahu kita jahil, apabila kita malas membaca, sedangkan Allah Ta'ala kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal-awal lagi Allah Ta'ala suruh Nabi memulakan dia dan ummah dia dengan membaca sampai akhirat. Tiba-tiba kita malah menuntut ilmu. Jawapan dia ialah sebabnya kamu malas lah. Kamu kena buang sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajizi wal kasal. Ya Allah, aku mohon daripadamu daripada sifat buruk. Salah satunya lemah dan juga malas.
Tengok buku, lembek. Tengok orang, segar. Tengok duit, segar. Tengok untung niaga, segar. Tengok buku, tengok malih ilmu, lembek. Al-ajz, kemudian al-kasal. Kita buang sifat ni, bangun. Banyak sifat. Saya kadang-kadang mari rasa sombong. Tengok orang miskin pun, saya pandang dengan pandangan jelek. Saya tak rasa, kadang-kadang kita fikir, apa cerita dia? Apa cerita dia, kita ni tak rasa, apa ni, kita rasa sombong. Tak ada rasa menyesal, lemah kepada kehidupan. Sebab dia tahu apa semua kerana kita kurang sifat ikhlas. Dan macam mana nak kepada ikhlas? Kita mesti bermula dengan lillahi ta'ala. Menyucikan diri. Ikhlas, dia tak mungkin mari dengan kita bercakap soal takwa, dengan kita berceramah. Okey, oleh kerana saya nak ikhlas, saya ceramah. Saya ceramah, ajak orang bertakwa, berceramah. Tak, dia tak lahir. Dia mesti lahir dengan menyucikan diri. Dan menyucikan diri, dia tak boleh kita masuk dalam bilik air mandi. Dia kena masuk dalam dunia ilmu. Dan jumpa masyaikh, jumpa guru-guru yang boleh mengajar kita bagaimana untuk mengenal laluan jiwa. Ini tuan-puan semua yang perlu kita faham dalam soal apa ni, peta minda yang telah kita buat ni. Baik, kita nak sebut ya. Saya akan bawa pada malam ni untuk kita faham ya. Satu hadis riwayat sahih daripada Imam Bukhari. Allah Ta'ala bercakap melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kudusi dia panggil. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya hadis yang sahih. Baik, kita baca satu hadis ni, kemudian kita tutup insya-Allah untuk malam ni. Rasulullah sebut bahawa Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kudusi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil hard. Ini poin satu. Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah isytihar perang ke atasnya. Perkataan yang kita ambil ialah perkataan wali. Wali ni waliullah. Orang Melayu sebut wali Tuhan, wali Allah. Orang kenal, orang Melayu sebut wali Allah. Jamak dia dalam Quran sebut aulia. Ala inna aulia Allahi lahum. Ketahuilah bahawa para wali Allah Ta'ala, anugerah mereka, Allah Ta'ala tak bagi rasa takut, rasa sedih hidup di dunia ini. Dalam hadis ni Allah Ta'ala sebut mengenai seorang yang telah mendapat redha Allah, kemuncak. Maknanya dia telah lalui semua ni, dia telah sampai pada takwa dan syukur, lalu Allah Ta'ala dia sampai pada keredaan Allah. Baik, saya sebut awal tadi ya, orang yang dapat redha Allah sudah pasti janjinya besar di hari akhirat. Di dunia Allah Ta'ala akan anugerah pada dia beberapa anugerah yang menjadi syurga kehidupan. Yang paling utama ialah itmi'nan, ketenangan jiwa. Jiwa dia menjadi tenang. Kemudian dia akan dapat anugerah banyak sifat-sifat. Hubbullah, cinta Allah. Allah Ta'ala cinta pada dia. Jadi Allah Ta'ala kata salah satunya ialah dia dapat wilayah. Dia jadi dekat. Dia jadi waliullah. Dia jadi rapat dengan Allah. Dia tolong dia. Kita tengok lepas ni. Orang ni kata Allah, barang siapa yang lawan. Ini poin besar dalam cinta pada ulama Rabbani. Barang siapa yang lawan wali aku, maka dia kena ingat bahawa aku yang akan pertahan, aku akan isytihar perang pada dia. Maknanya aku adalah musuhnya. Sebagaimana dia memusuhi wali aku, dia kena ingat bahawa dia tak akan dapat daripada aku kecuali permusuhan. Dan kita boleh bayanglah betapa selamatnya menjadi wali Allah. Disakiti, diuji, dicerca, dihina, tak ada masalah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita rasa bila ulama kita hina ulama, wal-iazbillah. Kalau kita tengok orang hina ulama, orang macam-macam kata pada ulama, kita kata kesiannya pada Tok Guru. Tuan-tuan semua, alhamdulillah lah kita rasa kesian. Dah. Tapi kalau kita rasa bahawa Tok Guru ni teruk dah, Tok Guru ni. Orang, tuan-tuan tidak. Kita yang rasa. Tapi seorang Tok Guru, dia mengecapi
mengecapi itu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah campak dalam diri dia persahabatan, rapat dengan Allah. Dia tak takut apa-apa. Ugutlah, nak ugut pun dia tak takut. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala beri dia kekuatan. Allah Ta'ala jamin. Bahkan satu hari Allah Ta'ala akan tunjuk orang yang memusuhi wali Allah itulah yang akan menerima akibat di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Itu disaksikan dalam sejarah kehidupan manusia. Bermula dengan nabi-nabi terdahulu, sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampailah perjalanan para wali Allah daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruk mana mereka pun, mereka akan berakhir dengan kemenangan. Itu wali Allah. Yang kedua, apa nak Allah Ta'ala sebut? Ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Poin yang kedua adalah tidak ada seorang hambaku yang bertakarrub, yang mendekatkan diri padaku. Maknanya dia berusaha untuk dekatkan diri pada Allah. Katakanlah kita, hamba aku ni dia berusaha berdekat dengan apa? Sebut yang nombor 4 tadi ya. Bila dia nak pergi pada Allah, dia kena bermula dengan ilmu dan amalan ya. Ilmu, ikhlas, kemudian dia bergerak dengan amal. Baik. Allah Ta'ala kata apa? Banyak dia beramal ni, tidak ada cara yang paling menyebabkan aku suka. Ada. Lebih aku sukai kecuali dia beramal dengan perkara-perkara yang wajib. Ini kita panggil pembahagian amal. Allah Ta'ala beritahu, kamu nak datang pada aku, buat amal. Dan Allah Ta'ala beritahu, ketika kamu beramal, ketahuilah bahawa tidak ada amal yang lebih aku sukai kecuali amal yang aku fardukan ke atas dia. Maknanya Allah Ta'ala ajar melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tingkatan amal ialah jangan bermula amalan kita kecuali kita penuhkan yang Allah Ta'ala wajib atas kita, bukan yang kita pilih. Dan kita ni kita solat lewat, solat 5 waktu. Sebab baca Quran, baca. Sebab apa? Sebab saya seorang hafiz. Kita baca kerana ikut kehendak kita. Saya minat baca Quran. Saya minat zikir. Maka saya memperbanyakkan zikir, baca Quran. Saya banyakkan sedekah. Orang kaya, saya minat sedekah. Bagi sedekah. Zakat dia bagilah. Sedekah pun dia bagi. Solat dia tak jaga. Bukan caranya. Caranya ialah sebelum kamu buat benda sunat, kamu mesti ihsan. Memperbaiki yang terbaik amalan-amalan yang Allah Ta'ala fardukan atas kita, bukan yang kita fardukan atas diri kita. Macam kalau kita bersedekah, ini seolah-olah kita ikut area kita, ikut nafsu kita, bukan ikut kehendak Allah Ta'ala. Jadi ini poin yang kedua. Kita tajuk dia panjang, saya sebut entah lalu ya. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan sentiasalah hamba-Ku, kata Allah, sentiasalah hamba-Ku beribadah padaku. Lepas dia buat yang wajib, dia buat yang sunat. Lepas dia bayar zakat, dia bersedekah. Lepas dia solat 5 waktu, dia solat sunat. Dia bangun malam, dia berzikir, dia baca Quran, dia buat yang an-nawafil. Hamba-Ku ni sentiasa melakukan ibadah-ibadah sunat untuk mendekatkan diri padaku, dan mereka akan terus sampai mereka memperolehi apa? Memperolehi cinta aku. Maknanya dia dah sampai dengan amalan dia kepada darjat zikir yang banyak. Bila dia zikir, dia tak tumpu pada wajib saja, dia buat yang sunat. Itu apa semua? Bila dah sampai pada zikrullah, sebab dia ingat hari-hari masa hidup dia ingat pada Allah, maka dia sampai pada darjat takut, syukur, akhir sekali hatta uhibbah, sehinggalah aku cinta padanya, kata Allah Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Bila dah aku muncak, bila dah aku cinta pada maka hidup dia sepenuhnya adalah aku, kata Allah. Aku tolong dia. Mata dia tak memandang kecuali dengan pandangan aku. Maknanya dia tak akan pandang kecuali apa yang aku redha. Tidak ada telinga dia mendengar kecuali yang baik-baik saja. Allah Ta'ala dah jaga dia.
dah jaga dia. Tangan dia tak berbuat kecuali yang halal yang aku suka. Dia tak akan buat yang haram. Begitu juga seluruh anggota dia. Dia bergerak dengan kehendak aku. Kenapa? Kerana aku telah jaga hamba aku ini. Dia dah jadi wali aku, Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan semua anugerah yang Allah Taala beri pada kita. Maknanya wa in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta daripada aku, dia berdoa, pasti aku akan beri. Wa in ista'adani la u'idannah. Dan kalau dia minta jauh dengan aku, dia minta tolong aku jauh daripada bala, aku pasti akan jauhkan dia daripada bala. Ini hadis riwayat Bukhari, tuan-tuan semua. Yang kita nak sebut apa, tuan-tuan semua? Ini peta minda, akhir sekali saya nak sebut ni, peta minda yang kita gariskan ini, bila kita bina, mula-mula kita buat yang satu untuk capai yang kedua. Kita buat yang kedua untuk capai yang ketiga. Tapi tuan-tuan semua, keadaannya ialah bila kita buat yang satu, dapat yang dua, maka dua ini bantu yang satu. Dengan dia jadi begitu. Dia bertukar. Dia kita panggil integrasi. Berlaku gabungan. Iaitu dua membantu perbuatan yang pertama. Bila solat kita dah khusyuk, misalnya, amal kita dah baik, dengan sendiri, hati kita nak menambah dengan ilmu. Ilmu, kita bersemangat untuk membaiki diri dengan sifat ikhlas pada Allah Ta'ala. Kemudian, dia bawa pada zikir. Bila kita dah dapat zikir, zikir ni dengan sendirinya membantu yang bawah. Bila kita ingat pada Allah, dengan sendirinya orang ingat pada Allah, dia akan rasa kurang. Maka dia nak belajar. Dia nak mengaji, dia nak menambah ilmu dia. Bila dia dapat takwa, maka takwa itu dengan sendiri membantu dia untuk zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lambangnya seperti yang kita baca hadis tadi, bila dia sampai kepada peringkat Allah Taala dah redha dengan, maka pada masa itu semuanya menjadi mudah. Dan inilah nikmat yang dimiliki oleh para tok guru. Mengapa ulama? Kita tengok para ulama ni, kita kagum dengan dia. Kita kagum dengan istiqamah dia, dengan perjuangan dia, ilmu yang banyak. Dia melaksanakan apa yang dia buat. Sebenarnya tuan-puan semua, setengah-setengah ulama ni dia telah sampai pada peringkat wali. Dia dah jadi wali. Maknanya semuanya menjadi mudah. Kenapa? Allah Taala dah jaga dia. Allah Taala beri dia ilmu dengan mudah. Allah Taala yang beri dia zikrullah. Fadhkuruni azkurukum. Dulu dia berusaha ingat pada aku. Sekarang ni giliran aku ingat pada dia. Bila aku ingat pada dia, aku sentiasa jaga dia, kata Allah. Inilah kemuliaan. Jadi tuan-tuan semua, kita kejar, kita bina kehidupan kita melalui ijtihad, melalui usaha bersungguh-sungguh. Buang sifat malas, buang sifat lemah, buang sifat-sifat buruk dalam hati. Kita akan menjadi gagah untuk melalui jalan yang begini cantik yang telah ditinggalkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya telah tunjukkan, atau apa semua, saya nak berhenti sini pada malam ni untuk tajuk minda menunjuk Allah Taala. Kita masa 2 malam, 2 hari, maknanya 2 jam lebih untuk kita memahami cara kita koreksi diri kita sendiri, dan alangkah baiknya kalau koreksi kita ni dengan bantuan guru-guru kita. Pilih, tanya orang siapakah guru terbaik untuk ilmu yang saya perlu. Ada orang perlu ilmu hati untuk baiki jiwa dia. Ada orang perlu ilmu fiqh untuk baiki ibadah dia. Tak ada ilmu fiqh buat ibadah, Tuhan tak terima juga. Salah macam-macam. Solat pun tak erti. 20 tahun solat tak erti juga. Kenapa? Kerana bukan hanya soal hati khusyuk, bahkan soal ilmu fiqh yang perlu dia belajar. Semua ni kita kena belajar untuk sentiasa bina diri kita. Dan seperti yang saya sebut tadi, kita ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita faham. Bila kita faham tingkatan amal ini, kita akan tahu di mana kekurangan kita untuk kita baiki, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan semua, kita berhenti pada malam ini. Dan akhir sekali, sebagaimana biasa, kita doakan kesejahteraan kepada kita dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang berhadapan dengan ujian yang besar. Dan kita doakan kesejahteraan paling utama kepada kawan-kawan kita yang berada di barisan hadapan, supaya mereka selamat daripada musibah dan mereka berjaya, sihat sejahtera. Dan tidak lupa kita doakan semoga Allah Ta'ala merahmati
dan mengampuni dosa, dianugerahkan anugerah syuhada kepada kawan-kawan kita yang telah meninggalkan kita kembali pada Allah Ta'ala kerana ditimpa dengan penyakit wabak yang tengah kita hadapi. Semoga bersama ya tuan-tuan semua, kita bersama memerangi, kita dapat pahala sebagaimana orang-orang yang telah pergi. Pahala berjuang memerangi tentera Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala hantar sebagai ujian ke atas kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.